Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, kali ini dengan saya pula, Rizal Rozhan, untuk sesi BOM atau BOM. Bisnes Orang Muda. Jadi bisnes orang muda adalah satu sesi yang dibawakan khas kepada anda oleh Impact Malaysia dengan kerjasama Magic atau Malaysian Global Innovation Centre. Dan untuk hari ini kita nak bincangkan mengenai pekerja berkualiti menjamin kejayaan. Pekerja berkualiti merupakan insani. Tak adalah buat-buat je tu topik yang lain tu Tapi sebenarnya hari ini kita nak bincangkan tentang pekerja berkualiti. Dan bersama dengan saya ada satu tenaga pengajar yang akan mengajar anda bagaimanakah nak menguruskan bisnes anda dengan mendapatkan pekerja yang berkualiti. Sebelum saya pergi sana, saya nak beri beberapa pengenalan mengenai Impact Malaysia lah. Jadi Impact Malaysia ialah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Belia dan Sukan yang mana kami memfokuskan mengenai bagaimanakah nak membudayakan impact dalam golongan belia. Dan sepanjang Ramadan ini kami mempunyai banyak acara yang kami bawakan kepada anda untuk basically belajar benda-benda barulah waktu Ramadan. Dan kalau anda tengoklah di seluruh internet ni kan, banyak orang yang buat webinar dan kadang-kadang mereka charge untuk atau mereka kenakan bayaran untuk anda belajar benda-benda seperti macam mana nak menguruskan bisnes. Tapi dekat Impact Malaysia, kami mengajar anda macam mana nak menguruskan bisnes dengan percuma. Jadi sebelum saya pergi lebih lanjut lagi, sekali lagi saya ingin perkenalkan topik hari ini ialah pekerja berkualiti menjamin kejayaan. Dan bersama dengan saya hari ini ialah Puan Amirah Mahyudin dari Magic atau Malaysia Global Innovation Centre. Daripada saya susah-susah nak perkenalkan kepada anda dan berikan bayangan siapakah dia, Puan Amirah ini, baik saya berikan this platform to her untuk dia perkenalkan diri dia, ya. Jadi Puan Amirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Mubarak, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Rizal dan pihak organizing team dari Impact Malaysia. #Bisnes Orang Muda, one of Kementerian Belia dan Sukan Ramadan Capacity Building Programs, kerana sudi menjemput saya untuk sesi ini ya. Nama saya Amirah Mahyudin, ya, panggil saja Mira tak payahlah perempuan Saya bertugas sebagai penolong pengurus People Department di Magic, ya, Malaysian Global Innovation Creativity Centre. Saya mempunyai master's degree di dalam bidang Human Resource Development, pembangunan sumber manusia dari Universiti Putra Malaysia, UPM brand lah ni ya. Hampir 17 tahun pengalaman dalam bidang sumber manusia dari pelbagai industri, termasuklah dalam industri manufacturing, telecommunications, F&B, food and beverage, IT dan juga oil and gas ya. Dari segi pengalaman dalam bidang sumber manusia, memang kepelbagaian isu dan cabaran yang telah saya sendiri harungi sememangnya kebanyakannya lah dipengaruhi oleh faktor peredaran masa dan perubahan teknologi. Jadi kita perlu sentiasa mengikut atau ambil tahu dari segi inovatif dan kreativiti dalam melakukan sesuatu perubahan atau apa-apa jua implementasi cara kerja atau proses yang lebih efektif, ya, yang lebih berkesan untuk organisasi. Saya merupakan anak sulung dari 5 orang adik-beradik, ibu kepada 3 orang anak-anak yang masih kecil. Married to a Chinese mu'alaf yang juga seorang usahawan kecil dalam bidang IT.
Jadi pengalaman tentang usahawan kecil ni pun saya memang ada, maknanya ada soft touch jugalah ya. Dan saya hari ini memang saya amat-amat berbesar hati untuk berkongsi pengalaman dengan anda semua tentang topik kita hari ini, menjamin kejayaan. Terima kasih banyak Puan Amirah Mahyudin. Oh, tak payah panggil Puan rupanya. Mirah, ya. Jadi Mirah, saya memang sangat-sangat tertarik pasal Mirah ada kata you dah bekerja dalam HR selama 17 tahun. 17 tahun ya, kawan-kawan. 17 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Kalau 17 tahun, kalau kira you ada anak, 17 tahun dah nak habis SPM dah. Tapi dia susah nak ambil SPM pasal ada coronavirus. Tak ada, pemain je. Jadi dah berpengalaman sepanjang atau sebanyak 17 tahun dalam isu menguruskan sumber manusia. Apakah sebagai seorang pengamal bidang sumber manusia, apakah fungsi sumber manusia yang sebenarnya? Pasal kalau saya dekat office pun, saya fikir tentang HR, saya fikir, oh, diorang lah yang urus saya punya gaji, diorang yang urus saya punya payroll. Betul ke? Rizal, sebelum saya masuk kepada fungsi-fungsi human resource ni, sumber manusia ni, mungkin saya boleh sharekan di sini peranan saya sekarang lah di Magic tapi sebelum saya terangkan tentang peranan saya di Magic tu, saya ingin share juga di sini apa peranan Magic tu sendiri ya. Jadi boleh saya sharekan di sini, Magic adalah pusat inovasi dan kreativiti global Malaysia. Dan Magic membangunkan ekosistem keusahawanan lestari yang mampan di Malaysia melalui kreativiti, inovasi, mengadaptasi teknologi dan juga dalam mengenal pasti serta memperkasakan startup berteknologi dan penginovasi sosial. Semenjak penubuhannya pada tahun 2014, Magic telah menjalankan pelbagai program pembangunan kapasiti capaian pasaran dan peluang pembiayaan serta menyokong pengawal seliaan perundangan untuk masyarakat startups startup ekosistem lah, pelabur dan peneraju ekosistem. Setakat ni Magic telah menyumbang ke arah penciptaan nilai ekonomi sejumlah RM 9 bilion setelah membimbing sebanyak lebih daripada 100,000 usahawan, bakal usahawan dan termasuklah juga 1,600 startups. Sebagai salah sebuah agensi bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Magic membantu memudah cara, mengemudi dan mengupaya ekosistem keusahawanan dengan misi untuk memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara inovasi. Jadi kalau untuk maklumat lanjut tentang Magic tu, silalah layari www.mymagic.my. Jadi secara amnya, saya sebagai pengamal sumber manusia di Magic itu sendiri, saya memberi kepimpinan dan juga koordinasi bagi fungsi sumber manusia dalam membangun dan melaksanakan strategi dan program-program manusia korporat. Saya juga bertanggungjawab dalam formulasi strategi sumber manusia, hubungan industri yang sejajar dengan operasi syarikat, struktur organisasi, polisi sumber manusia dan juga pengawalan kos sumber manusia dan sebagainya lah. Bajet kan, itu termaktub sekali dalam saya punya role di Magic lah dan juga maintain dan juga meningkatkan sumber manusia secara produktif dalam organisasi, membangunkan tenaga kerja yang kukuh, mengenal pasti bakat dan kebolehan dan juga mengatur program-program pembangunan profesional bagi mencapai matlamat organisasi dan juga untuk memenuhi keperluan pekerja itu sendiri secara individu sendiri ya. Jadi menjawab kepada Rizal tadi, tugas sebagai fungsi sebagai sumber manusia ni sebenarnya betul ramai yang beranggapan
HR ni buat apa buat payroll, interview orang. Itu yang secara amnya yang saya dengar lah. Even kalau saya dalam proses interview kadang-kadang saya ada bertanya apa yang anda tahu tentang human resource ataupun sumber manusia. Biasanya itulah jawapan basic yang saya dapat. Jadi perlu saya highlight di sini pengurusan sumber manusia ni harus lebih strategik dan dia juga adalah dia mesti menjadi sebahagian daripada business partner seperti rakan kongsi syarikat. Jadi selain daripada pengurusan gaji, payroll kan, cuti tahunan, allowance, dokumentasi personel, secara amnya, boleh saya listkan di sini contoh, nombor 1 adalah perancangan tenaga kerja dan pengambilan tenaga kerja iaitu workforce planning and employment. Itu satu daripada role tugas sebagai sumber manusia pengamal sumber manusia. Dan ini termaktub dalam melaksanakan strategi pengambilan pekerja dan organisasi, menemu duga pemohon, mentadbir ujian pra-pekerjaan dan juga membantu melengkapkan siasatan latar belakang, pemindahan, pemprosesan, promosi, pengiraan, itu termaktub dalam workforce planning dan employment. Yang keduanya pula pembangunan dari segi talent development dalam bahasa mungkin pembangunan human resource lah ini termasuklah menjalankan sesi latihan pentadbiran dari segi program latihan dalam tugas, on job training pun termasuk jugalah, menilai keberkesanan program latihan, evaluation lah, kita kena lakukan evaluation terhadap setiap latihan yang berlangsung, mengekalkan rekod penyertaan pekerja dalam semua program latihan dan pembangunan. Dan yang ketiganya adalah total rewards, jumlah ganjaran. Jadi ini termasuklah dalam analisa tugas kerja, job description menulis deskripsi kerja, menjalankan penilaian kerja dan analisis kerja, menjalankan dan menganalisis kaji selidik pampasan. Yang keempatnya adalah pekerja, employee dan labour relations yang berkenaan dengan union environment. Kita dalam Malaysia ni ada dua jenis industri. So ada yang company yang ada union ada company yang tak ada union. So ada dua jenis role dekat situ. Yang kelimanya adalah dari segi hubungan pekerja, labour relation yang tidak berkaitan dengan union non-union environments. Jadi dalam aspek ini dia ada banyak juga role termasuk kontrak kesatuan perundingan dari segi collective agreement rugutan-rugutan threats daripada employee, macam-macam lah, menasihati penyelia tentang interpretasi kontrak kesatuan. Itu adalah antara elemen dan yang kelimanya adalah pengurusan risiko iaitu risk management. Jadi ini adalah termasuk dari segi membangunkan dan mentadbir program kesihatan dan keselamatan, menjalankan pemeriksaan keselamatan, safety and health, mengekalkan rekod kemalangan, menyediakan laporan kerajaan untuk kekal dalam pematuhan. Setiap rules and regulation tu biasanya dia telah tetapkan dalam safety and health. Selain itu, saya boleh kongsikan di sini fungsi sumber manusia juga harus fokus kepada penglibatan kaki tangan iaitu employee engagement. Ia juga amat penting untuk sesebuah organisasi bagi mewujudkan suasana harmoni dan juga mengekalkan motivasi pekerja untuk mereka lebih merasakan sense of belonging kepada syarikat. Boleh jawapan tu, Rizal?
Boleh, boleh. Ya, saya rasa daripada memang banyaklah saya boleh nampak macam banyak fungsi sumber manusia kan. Daripada fikir kan diorang ni atau Amirah ni tolong uruskan gaji kita orang je, tapi sebenarnya dia uruskan lebih banyak seperti prestasi, dan ini yang penting lah bagi saya pasal sumber manusia mengawal prestasi pekerja, semua pekerja. Jadi you boleh tahu apakah dia job description setiap pekerja dan bagaimanakah mereka mencapai apa-apa target yang mereka dah set. Itu satu. Yang kedua ialah you dekat sumber manusia juga you uruskan risk management, compliance, dan yang paling penting sekali saya rasa ialah hubungan antara pekerja dan orang yang memberi kita orang kerja, saya dah lupa, majikan, pekerja dan majikan, dan juga pekerja antara dalam kalangan pekerja. Jadi saya rasa fungsi dia memang banyak lah. Tapi kalau saya ada bisnes kecil lah, contohnya, kalau saya ada bisnes kecil, saya pun mesti macam bingung kan, macam mana saya nak hire seorang lagi untuk jadi saya punya human resource. So mungkin by the end of it, saya terpaksa buat sendiri. Saya terpaksa jadi saya punya own human resource. Dan oleh kerana saya kena jadi saya punya own human resource, kalau saya ada bisnes online kecil ke bisnes-bisnes yang kecil, apakah tips Amirah kepada bisnes-bisnes kecil untuk mendapatkan pekerja berkualiti? Okey, untuk mendapatkan pekerja berkualiti sebenarnya ada banyak cara, banyak tips ya, tapi seperti yang Rizal tanya ni lebih cenderung kepada small entity, maknanya small organisation ya. Jadi saya bolehlah uraikan di sini, ada terdapat beberapa tips ya untuk macam mana cara ataupun tips-tips untuk mendapatkan pekerja berkualiti ni. Khusus untuk bisnes online yang kecil, yang sememangnya saya fahamlah kos penyelenggaraan, kos recruitment biasanya memang sangat-sangat minimal ya. Saya sebenarnya ada slide yang boleh ditunjukkan untuk okey. Seperti yang anda lihat di ni slide ni, the deck ni, okey. Untuk salah satu daripada yang pertamanya kita mestilah mempunyai ataupun mengadakan job description yang optimum ya. Jadi kita juga perlu ada dari segi strategi recruitment ya. Apa strategi recruitment tu, dan juga kita juga perlu perlu menitik beratkan tentang dari segi penilaian ataupun ujian untuk dari segi prestasi dan juga maknanya sebelum kita mengambil pekerja tu kita kena buat saringan dulu. And then yang lebih penting lagi adalah background check. Jadi 4 elemen ni sebenarnya sangat penting ya untuk kita refer to, at least kita ada pegangan khusus ya. Maknanya sebelum kita nak mengambil pekerja tu, sekurang-kurangnya 4 benda asas ni kita perlu pegang. Ini yang asas lah, tapi sebenarnya ada banyak lagi. Tapi untuk rasanya untuk peniaga kecil, ini adalah yang terbaik lah yang saya boleh sharekan di sini ya. Next slide, I akan terangkan secara khusus untuk deskripsi kerja yang optimum. Apa itu deskripsi, apa maksudnya kan deskripsi kerja yang optimum ni sebenarnya. Jadi untuk kita mengadakan pekerjaan ataupun jawatan khusus yang kita perlukan dalam organisasi,
pertama kali kita kena tanya diri sendiri dulu. Maknanya bila kita mempunyai syarikat apa sebenarnya, apa jenis orang, katalah kita dah setkan jawatan tu, tapi kita kena tahu jenis orang yang macam mana yang paling sesuai untuk kerja ni kan. Jadi dia bukan kita nak tengok dari segi level education dia, dia punya skill set kan, kemahiran kerja dia, kemahiran mereka ataupun pengetahuan mereka, tapi juga kita perlu tanya dari segi kepribadian, budaya, latar belakang mereka macam mana, ya. Yang keduanya kita kena tahu bagaimana kebiasaan, maknanya hari-hari biasa orang yang akan mengisi peranan ni. Apa tujuan, apa tugas mereka yang biasa? Apa akses yang mereka perlu biasanya untuk mereka beriadah kan, contoh kan diorang punya pastimes kan, rehat mereka, apa yang mereka rangkumkan dalam individual vision diorang, maknanya matlamat hidup diorang macam mana kan. And then yang ketiganya, apa jenis objektif prestasi jangka panjang yang diorang ni nak capai apakah mereka ni akan bertanggungjawab sepenuhnya kan dari segi keseluruhan operasi, contoh pengurangan aduan pelanggan, contoh pelancaran produk baru yang berjaya. Itu adalah, ini bila kita menjawab pada tiga-tiga soalan ni, dari tiga-tiga soalan ni baru kita boleh biasanya job description ni kita akan tengok, kalau kebanyakan kan iklan-iklan di LinkedIn ataupun Jobstreet ataupun di mana-mana kebiasaannya social media dia biasanya dia akan just listkan saja requirement ataupun list kerja-kerja yang akan yang di-expect oleh kandidat ni. Tapi supaya to make it more optimum kan, bila job description yang optimum ni dia lebih pada storyline. Jadi dari segi bila kita menjawab kepada tiga-tiga soalan ni, sekurang-kurangnya kita boleh merangka job story yang berbeza, untuk menarik lagi ramai kandidat-kandidat untuk apply for the position. Jadi dia akan helps lah, maknanya membolehkan kisah kerja ni dia lebih menarik. Jadi you akan memperoleh lebih ramai lagi applicants untuk proses saringan yang lebih efektif lah, menyumbang sesuatu yang lebih besar. Maknanya sekarang ni kalau kita just nampakkan requirement saja, kadang-kadang kita lupa ada sesuatu yang, sebab selalunya sekarang ni pencari-pencari kerja dia bukan nak cari kerja saja. Dia kadang-kadang dia sedang mencari mungkin gaya hidup, peranan di mana mereka boleh menyumbang kepada sesuatu yang lebih besar untuk dari segi individu, yang untuk diri mereka sendiri, ya. Jadi itu adalah dari segi deskripsi kerja yang optimum. Okay. Yang keduanya, next slide please. Dari segi strategi rekrutmen. Boleh pergi ke slide yang seterusnya. Okay. Strategi rekrutmen ya, adalah dia ni adalah aspek utama bagi pengambilan pekerja yang efektif, ya. 4 elemen yang utama di situ. ROI, pulangan pelaburan, ya. ROI pelaburan, mungkin saya masukkan, saya terangkan tentang tentang growth plan dululah. Sekarang ni dari segi plan pembangunan, in order, maknanya bila kita untuk meningkatkan tenaga kerja, kita perlu melabur. Maknanya dari segi masa dan keuangan, ya. Buat langkah untuk membantu anda mengenal pasti kawasan yang mana perniagaan anda tu akan memanfaatkan kebanyakan daripada peningkatan bilangan headcount. Ini boleh memberi tumpuan kepada pulangan pelaburan atau peluang yang hilang. Jadi kita boleh menentukan, ya, maknanya
sama ada bila kita mencari ataupun memulakan pengambilan pekerja tu, kita kena juga mengambil kira pelan pembangunan, maknanya dari segi ROI, ya. Adakah ia berbaloi, ya, dari segi operasi secara menyeluruh. Jadi macam yang saya sebutkan tadi, human resource ni, sumber manusia ni, dia bukan saja setakat mencari pekerja ataupun buat advertisement di luar, tidak. Tapi dia harus juga memahami dari segi overall expectation dari segi ROI untuk bisnes sesebuah organisasi, ya. Dan yang keduanya penjenamaan majikan. Ya, kita panggil employer brand lah. Susah nak kadang-kadang nak mentranslate BM ke English ni pun saya pun mengangkat juga ni, tapi saya cuba explain secara khusus, ya. Maknanya jenama, employer brand ni kita mesti pastikanlah, maknanya kita mengadakan ataupun memastikan jenama dan mesej majikan anda menarik kepada halayak sasaran, ya, terutamanya melalui social media lah, media sosial, ya. Jadi jenama yang terkenal, saya faham setengah untuk organisasi-organisasi yang lebih kecil, dia belum ada lagi that kind of brand, kan orang kata, tapi kita boleh je mewujudkan brand kita sendiri, sebab kadang-kadang tak semestinya semua pencari kerja ni dia cari company-company yang besar. Kadang-kadang macam saya sendiri pun memulakan pekerjaan saya dengan company yang kecil saja. Well, it's a manufacturing tapi company kecil saja, tapi sekurang-kurangnya sebenarnya dari situ adalah titik permulaan untuk saya mulakan career saya, dan dari situ peluang untuk belajar sendiri, untuk explore knowledge baru, dan juga bagaimana cara untuk menjadi lebih independent. Jadi benda-benda tu sometimes kita boleh terapkan dalam bila kita nak maknanya dari segi strategi pengambilan pekerja tu. Mungkin boleh terapkan dalam iklan itu sendiri, iklan untuk menarik kandidat-kandidat, ya. Jadi dan juga syarikat ni sepatutnya haruslah mengambil how to say, dia lebih biar terbuka dan telus, terutamanya tentang budaya kerja syarikat, ya. Setiap syarikat tu dia ada budaya sendiri. Jadi kita boleh, ya, maknanya share ataupun kongsi dengan pencari-pencari kerja ni, menarik calon yang akan dipadankan dengan perniagaan anda. Sebab kadang-kadang macam kita nak cari jodoh lah, kan. Kalau kita tak promote diri kita tu, macam mana nak cari jodoh, kan. Jadi konsep dia sama je lah. Okay. And then yang ketiganya adalah flexibility. Jadi flexibility ni kita kena sentiasa fleksibel lah dari segi macam mana kita nak mendapatkan kaki tangan tu. Maknanya jika syarikat tu perlu sesuaikan diri dengan cepat ke pasaran yang tak dapat diramalkan. Kadang-kadang sebab zaman sekarang ni, contoh macam situasi sekarang ni, kan, pengambilan kerja ni mungkin dari segi tak semestinya kita kena hire pekerja tetap. Jadi mungkin kita perlu ada option lain, ya, macam kontrak ataupun outsource ataupun pekerjaan yang sementara, ya, freelance, benda-benda macam tu. Jadi bergantung kepada industri anda sendirilah. Jadi kena lebih fleksibel dari segi recruitment itu sendiri, ya. Dan yang seterusnya, yang keempat adalah kaji kemahiran yang diperlukan. Kita panggil skills audit lah. Kita kena faham, ya, apa objektif syarikat, ya, dan kena pasti
area maksudnya ataupun kawasan yang perlu berkembang ya, dan kemudian dari situ kita boleh tentukan kemahiran yang diperlukan untuk sesuatu organisasi itu berjaya, maknanya untuk mencapai target sesebuah organisasi itu ya. Jadi strategi pengambilan ni harus termasuklah maknanya dari segi cara untuk mencari dan membawa kemahiran baru dalam syarikat. Sebab ada setengah syarikat kan dia sekarang ni zaman teknologi, jadi mungkin sebelum ni contoh macam jual goreng pisang tepi jalan, jadi ataupun di restoran-restoran, tapi sekarang ni dari segi online, jadi mungkin memerlukan kemahiran digital pula, teknologi yang baru yang lebih maju kan. Jadi dari situ itu adalah salah satu daripada strategi pengambilan kerja lah ya. Dan seterusnya yang ketiga, next slide. Dari segi ujian saringan. Okey, kalau anda lihat ya di situ ada pelbagai ujian bila kita walaupun kita dah interview interview ni biasanya berlangsung sesi interview biasanya dalam setengah jam ataupun 1 jam kebiasaannya lah ada yang lebih yang kadang-kadang lebih lama lagi bergantung pada jawatan tu sendirilah, tapi ingin saya sarankan di sini ada banyak sebenarnya ujian-ujian yang kita boleh gunakan sebagai saringan untuk mendapatkan pekerja seperti ujian pengetahuan tentang kerja, ujian integriti, ujian keupayaan kognitif kan, kecerdasan emosi, personality, ada banyak sebenarnya ujian-ujian ni. Kalau kita Google pun sekarang ni banyaklah yang even yang berbayar pun ada, yang dia memang available for free pun ada. Jadi kena bijak dari segi memilih ujian-ujian saringan ni lah ya. Dan yang keempatnya semak latar belakang, background check. Next slide background check ni sebenarnya adalah proses bagi maknanya untuk kita mengkaji semula. Kadang-kadang kita ada maklumat sulit dan juga awam untuk menyiasat sejarah seseorang sebelum kita decide untuk ambil seseorang bekerja. Pemeriksaan latar belakang ni biasanya untuk memastikan maklumat tulen dan sah maknanya kita kena pastikanlah semua maklumat yang diberikan oleh calon adalah betul-betul yang betul lah, yang benar Kadang-kadang ada, saya dah lama bekerja dekat HR ni, macam-macam perangai, macam-macam isu yang saya hadapi macam contoh macam kadang-kadang sertifikat yang tak genuine yang tak tulen, ada, memang ada. Benda tu memang wujud sekarang ni, tambah pula dengan teknologi kita yang macam-macam sekarang ni yang easily boleh dapat online and what not. Banyak je template dekat luar tu, tapi itulah maknanya disebabkan oleh itu background check adalah sangat-sangat penting Dan yang keduanya rekod prestasi dan juga attitude sikap calon sepanjang tempoh pekerjaan. Jadi adalah penting untuk kita menyimak biasanya kita akan bila seseorang pekerja tu datang dan minta kerja biasanya kita akan cuba juga untuk mendapatkan reference check dari syarikat yang sebelumnya. Walaupun saya faham ada setengah pekerja ni dia dulu mungkin dia tak berapa okey ataupun dari segi performance dia tak berapa memuaskan lah, tapi ada setengahnya dia dah improve tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa kelemahan dari bila kita hire, sekurang-kurangnya kita tahu latar belakang dia macam mana, dan dari situ kita boleh kenal pasti apakah style kepimpinan ataupun style macam mana cara untuk mengendali pekerja-pekerja yang kita akan hire ni, yang kita akan ambil
Dan yang ketiganya mengenal pasti potensi risiko pengambilan untuk tujuan keselamatan dan security. Sangat-sangat penting. Macam-macam perangai manusia zaman sekarang ni yang kita kadang-kadang tak perasan ataupun terlepas pandang ataupun tak sedar. Ya, jadi masa interview memanglah everything is in the sky kan. Semuanya cantik, semuanya perfect. Jadi kalau kita tak lakukan background check ni macam-macam boleh berlaku. Kadang-kadang itu okey, satu yang saya nak sentuh dekat sini ya. Kadang-kadang mungkin kita boleh refer dari segi social media juga kita boleh tengok sebenarnya cara seseorang ataupun jenis orang bila kadang-kadang kita boleh buat macam background check sendiri, tak semestinya kena hire external party untuk buat background check ni. Kadang-kadang kena jadi stalker jugalah bila jadi HR ni kan. Penting tau, sebab tu kadang-kadang saya selalu nasihatkan bila saya ada talk ataupun berbual dengan student-student ataupun yang undergraduates ataupun intern-intern, saya selalu akan nasihatkan make sure your social media accounts content tu kena careful lah, jangan benda pelik-pelik lah masuk kat dalam tu kan, jadi kena hati-hati. Jadi kita kena check kadang-kadang apa yang posting-posting yang tak berkenaan tu kalau boleh elakkan ya. Jadi itu antara tips-tips lah yang saya boleh share. Rizal? Okay, terima kasih banyak Amirah. Saya rasa memang sangat banyak tips dan saya tak silap saya ada satu saudara Zulain. Dia banyak kali juga dia tanya, saya ingin bertanya adakah dengan cara meminta resume saja cukup untuk memahami latar belakang pekerja. Dan sebenarnya saya rasa Amirah dah bagi penjelasan yang panjang, lebar tadi. Ada 4 step. My God, I cannot remember it right now. But basically, you have to do the background check. You kena ada, kalau resume je tak cukup, you boleh buat 6 jenis 6 jenis ujian saringan. Dan saya rasa itu sangat relevan lah kan. Pasal bila kita bekerja ni kan, kita tak bekerja dengan robot tau, kita kerja dengan manusia. Kita kena tahu apa yang, what makes that person tick. How to make this person move, how to motivate this person. So I think that's very important lah, kita kena cari pekerja yang efektif melalui ujian lah, melalui periksa latar belakang dan saya rasa itu baiklah. Cuma mungkin kita ada sedikit pandangan yang berbeza mengenai stalking. Cuma stalking tu mungkin kalau you nak tahu dia punya personality je, saya rasa penting lah. Tapi yalah, ada banyak lagi jenis cara untuk saringkan pekerja yang efektif. Ya, dan saya rasa kita dah bincang sedikit sebanyak tentang ini kan, tentang macam mana nak cari pekerja yang yang efektif. Tapi kalau bisnes yang kecil juga, saya rasa diorang punya isu kebanyakannya dekat macam mana tips untuk menentukan your budget. Macam mana nak tahu keperluan pengambilan pekerja. Pasal in a lot of business we know that the biggest overhead yang paling banyak dekat human resource. So Puan Amirah boleh share sedikit sebanyak tips dekat situ. Baik, betul Rizal, memang sebenarnya sebahagian besar kalau ikutkan secara generalnya lebih kurang dalam 60% 50 hingga 60% kos syarikat sebenarnya kepada employment dan kepada headcount sumber manusia. Jadi memang betul perkara sebenarnya perkara ni juga boleh dirujuk dan berkait dengan strategi rekrutmen yang saya terangkan tadi. Walau bagaimanapun mungkin saya boleh kongsikanlah di sini ada beberapa faktor yang
membenarkan sesebuah organisasi yang kecil ataupun perusahaan yang kecil untuk mereka mempertimbangkan keperluan pengambilan pekerja tu. Jadi yang pertamanya saya rasa saya ada slide untuk ni. Okey. Untuk pengambilan pekerja. Jadi ada 4 item dekat situ. Bila kita lihat dari segi pertumbuhan perniagaan yang kukuh tu, maksudnya mula-mula kita lihat pada company business financial reporting. Kita boleh kaji semula revenue bagaimana tahap peningkatan secara average ataupun setiap bulan tu macam mana, adakah meningkat ataupun stagnan ataupun merundum, bergantung pada operasi ataupun pertumbuhan perniagaan tersebut. Jadi bila kita lihat ada strong growth, kita panggil strong growth lah, pertumbuhan perniagaan ni maksud saya tu adalah strong growth dalam perniagaan, bermakna potensi untuk mendapatkan pekerja tu adalah lebih tinggi. Ya. Jadi ini adalah salah satu faktor lah. Dan yang keduanya, bila syarikat detect kapasiti pekerja tu terhad, kaji balik bagaimana workflow operation tu macam mana, makin slow ke ataupun masih okey, masih bertahan. Jadi kadang-kadang ada isu-isu di mana bila terlalu banyak sangat permintaan daripada customer, regular customer ke ataupun mungkin ada customer baru, potential customer mungkin sampai terpaksa tolak beberapa order dan ataupun task ataupun kerja. Dari situ anda dah tahu dah, maknanya anda memang perlukan pertambahan pekerja. Bila kita dah nampak limited employee capacity tu, maknanya dari situ organisasi kena olah balik ataupun kena kaji semula dari segi keperluan untuk pengambilan kerja tu. Dan faktor yang ketiga adalah new opportunities. Peluang baru timbul. Ini adalah satu perkembangan yang baik untuk setiap company. Jika perniagaan tu katalah dia mempunyai peluang untuk tawarkan perkhidmatan ataupun produk baru kepada pelanggan. Jadi ini adalah peluang yang paling baik ataupun masa yang terbaik untuk mengambil kaki tangan baru. Maknanya untuk menampung pengembangan expansion business expansion itulah pengembangan perniagaan tu. Jadi jika anda dah sibuk dengan tanggungjawab perniagaan kan, maknanya current operation tu, jadi masa tu anda perlu mengambil lebih ramai lagi pekerja untuk membantu dari segi peningkatan ataupun bagi mengelakkan beban kerja yang terbeban untuk memperluaskan lagi produk dan juga perkhidmatan anda untuk pelanggan. Yang keempatnya adalah dari segi bila kemahiran baru diperlukan. Jadi sekiranya perniagaan anda ni dah berkembang, dia dah ada stretch, dia dah berkembang. Jadi dari segi penawaran perkhidmatan baru tu, anda memang perlulah maknanya mempertimbangkan pengambilan pekerja baru yang ada kemahiran yang belum ada. Maknanya untuk staff yang ada sekarang ni dia tak ada kemahiran tu, walaupun anda tahu anda mungkin boleh tentukan, maknanya pekerja yang sedia ada tu mungkin boleh digalas ataupun dipolish untuk dapatkan. Tapi sometimes you have to consider mungkin dari segi bila you nak memperkembangkan syarikat, sometimes kena juga ambil kira dari segi capacity ataupun dari segi job size seseorang itu. Sebab kadang-kadang bila you dah bebankan sangat dengan pekerja yang sedia ada, sehingga boleh mengabaikan ataupun mengakibatkan
kualiti kerja yang merundum ataupun yang on the negative side kan, yang boleh impact pekerja itu sendiri ataupun operasi itu sendiri. Jadi pada ketika itu anda perlu beri peluang untuk mengambil pekerja baru. Ini adalah 4 inilah tips dari segi pengambilan pekerja, keperluan tu. Ya. Ya, terima kasih Mira. Saya rasa kita dah dekat 40 minit dah going live, tapi saya rasa kita we take some breather. Kita ambil rehat sekejap. Dan sementara kita ambil rehat sekejap ni, saya nak ingatkan kepada kita punya penonton luar sana, homework untuk pelajar yang berdaftar dekat sini ni, ya, you boleh, so kan you ikut kita orang punya business orang muda punya webinar ni. So bila you ikut kita orang punya webinar ni, ada banyak tips yang Mirah ada bagi tadi, dan dengan banyak-banyak tips tu, baik kita buat sedikit exercise lah supaya kita boleh ingat apa yang kita dah belajar dari webinar ni. Kalau you nak test dan you nak juga sijil kerana menghadiri webinar ni, you bolehlah pergi tiny.cc/quizbom1. Tiny CC ni dia punya URL is case sensitive. Jadi maksud dia kalau you letak satu K yang huruf besar, you tak boleh cari dah. So tiny.cc/quizbom1 semua huruf kecil. Ya? Okay, so pergilah dekat sana dan jawablah quiz ini pada penghabisan show ini. Lepas habis show ni, you dah jawab quiz tersebut dan kami akan bagi anda sijil. Ya, dan untuk pasal bisnes orang muda ni ialah satu series 6 episod dari Impact Malaysia yang kami berikan secara percuma, dan untuk daftar kursus bisnes orang muda dengan Impact Malaysia dengan kerjasama Magic dan juga mereka, anda bolehlah pergi dekat tiny.cc/impactyouth-Ramadan. Ini adalah show yang kita bawakan pada anda pada bulan Ramadan saja. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Ada apa lagi tak saya nak ingatkan? Saya rasa baik kita ambil macam seminit rehat. Saya nak tunjukkan kepada anda apakah itu Impact Malaysia dan apa yang kita orang buat pada ketika MCO ni atau PKP. Saya nak tunjukkan anda video lah. Sementara video ni anda bolehlah berehat sekejap, refresh your memory, just jot down some notes if you want, dan kita akan kembali dengan Puan Amirah, ya. Puan lagi, balik-balik saya panggil dia Puan. Amirah, sekejap ya. Okey, kembali lagi dan kepada penonton kita yang non-Muslim yang dah pergi minum, pergi rehat sekejap, saya nak perkenalkan semula lagi kita dekat siri BOM atau Bisnes Orang Muda. Ya, dia ialah satu siri webinar video untuk mengajar orang muda macam mana untuk menguruskan bisnes atau mudahnya menguruskan perniagaan. Dan pada hari ini kita ada Amirah Mayudin yang merupakan HR representative atau Human Resource Representative dari Magic. Dan pada awal part video ini dia dah bincangkan sedikit sebanyak
mengenai apakah dia fungsi sumber manusia, dan juga Amirah juga telah berkongsi apakah tips bagi bisnes-bisnes kecil untuk mendapatkan pekerja berkualiti. Selain untuk mendapatkan pekerja berkualiti, macam mana kita nak tahu kalau kita perlukan pekerja baru ke, kita tak perlukan pekerja ke. Dia dah kongsi sedikit sebanyak tips dekat situ lah. Dan sekarang pula kita nak fikirkan, kalau kita ada bisnes yang kecil kan, macam mana kita nak tentukan gaji dan benefit untuk bisnes-bisnes yang kecil. Oleh itu saya tak nak membuang masa lagi. Amirah, silakan. Baik, baik Rizal. Okey, gaji benefits untuk bisnes kecil tidak kira lah sebenarnya dari segi penentuan gaji dan benefitsnya, tak kira apa saiz perniagaan pun, anda harus lebih berhati-hati dalam menentukan gaji dan benefits setiap penetapan gaji dan benefits sentiasa perlu berpandukan garis panduan yang ditetapkan bergantung pada company itu dan juga apa yang ditetapkan oleh kerajaan atau berdasarkan Employment Act 1955 ini termasuklah dalam keperluan untuk mencarum KWSP dan SOKSO serta cuti tahunan dan sebagainya lah. Namun walau bagaimanapun ia juga perlu bergantung kepada jenis kontrak pekerja. Jadi sama ada pekerja tu pekerja tetap atau pekerja sementara atau dalam tempoh yang tertentu atau pekerja sambilan. Seperti yang ramai maklum baru-baru ni ada diumumkan diwartakan gaji minimum telah berkuat kuasa pada 1 Februari 2020. Gaji minimum bulanan adalah 1,200 Bagi pekerja tidak tetap, gaji minimum setiap jam adalah RM5 sejam. Apa-apa pun, kadang-kadang apa yang diinginkan tu berbeza, namun apa dia punya guideline tu, apa yang perlu sebenarnya dalam penetapan gaji ni, yang penting bayaran upah dan gaji haruslah setimpal dengan kerja yang dilakukan. Sistem agihan ganjaran mestilah adil. Ganjaran yang ditawarkan juga seharusnya lah sama ataupun seiring dengan organisasi lain bagi jenis pekerjaan yang sama dan juga industri yang sama. Kena ada benchmark lah, maknanya you kena buat benchmark juga. Sebagai sumber manusia biasanya kita akan ada proses benchmarking, salary benchmarking ataupun compensation benefits benchmarking bayaran atau gaji berbentuk progresif. Yalah, maksudnya tak adalah dalam 5 tahun tu gaji you macam tu je kan. Jadi majikan pun perlu menitik beratkan tentang progresif dari segi progresif bayaran gaji ataupun compensation ni dan terdapat juga beberapa faedah minimum seperti cuti cuti tahunan, perubatan dan sebagainya. Jadi boleh saya uraikan dekat sini ganjaran ni biasanya terbahagi kepada dua iaitu satu dalam bentuk kewangan dan juga satu lagi adalah bentuk bukan keuangan Contoh ganjaran yang berbentuk kewangan ni seperti kenaikan gaji, bonus, program macam keuntungan bersama kan, share profit ataupun commission Dan ganjaran yang bukan berbentuk kewangan adalah seperti mungkin kita boleh adakan anugerah pencapaian employee of the month macam tu dan surat penghargaan, tajaan pekerja untuk menyertai convention atau seminar dan sebagainya Jadi selain daripada gaji sebenarnya majikan juga boleh mengadakan kebajikan pekerja, kemudahan-kemudahan ataupun kebajikan pekerja yang lain
seperti cuti umum kan, seperti yang anda tahu minimum 10 hari cuti berbayar mengikut Seksyen 60 Akta Pekerjaan. Lepas tu kita ada juga cuti tahunan ya, minimum 8 hari ya setahun. Ini berdasarkan apa yang saya cakap ni adalah berdasarkan Employment Act ya. Cuti sakit minimum 14 hari setahun, cuti bersalin 60 hari dari tarikh kelahiran anak dan limit kepada tidak lebih dari 5 orang anak. Begitu juga dengan sumbangan KWSP dan perkeso. Ini semua adalah wajib ya, wajib. Jadi tapi biasanya yang wajib ni sebenarnya lebih kepada staf yang permanent ya, yang permanent maknanya setiap hari memang dia kena kerja lah ya. Dia bukan part time, dia bukan kontrak tertentu ya. Dan faedah-faedah lain yang tidak terdapat dalam peruntukan undang-undang seperti cuti kahwin, cuti kelahiran anak untuk suami lah, cuti kecemasan, cuti belajar, cuti kematian, ahli keluarga terdekat semua tu, yang tu pun boleh maknanya selain daripada gaji tu boleh juga dimasukkan package untuk dari segi benefit pekerja tu sendiri ya. Jadi secara kesimpulannya pemberian gaji ganjaran faedah adalah tugas yang memang sangat rumit sebenarnya. Saya faham ya dan memang sukar sebenarnya. Tapi dan juga terdapat banyaklah dilema, rintangan challenges yang kita kena hadapi dalam membentuk sistem ganjaran tu sendiri dan faedah yang betul-betul boleh memberi keuntungan kepada kedua-dua pihak. Maknanya dari segi kepada majikan dan juga kepada pekerja. Jadi sangat-sangat penting untuk memahami secara lanjut tentang selok-belok penggajian sebelum anda mula mengambil pekerja. Jadi sebenarnya ada banyaklah reference dari segi tangga gaji. Mungkin boleh refer kepada Malaysian Employee Federal MEF ya, MEF dia ada sediakan tangga-tangga gaji yang khusus yang kita boleh refer sebelum penggajian pekerja. Ya. Ya, terima kasih Amira. Dan saya tertarik juga pasal kita bincang tentang beberapa rujukan. Dan salah satu rujukan ialah MEF. Saya nak share sekejap lah MEF punya dia punya website kan. So you boleh tengok lah. So inilah MEF, Persekutuan Majikan Majukan Malaysia atau Malaysian Employers Federation. Dan dalam sini you boleh carilah apa-apa publication atau events dan news tentang mereka. Tapi kalau you nak tahu sedikit sebanyak tentang tangga gaji, mungkin you boleh cari lagi dalam sini kot. Tapi just have fun. Go ahead and search lah from there. Jadi kita dah bincang sedikit sebanyak tentang gaji dan benefit. Okay, ini satu soalan yang saya paling suka nak tanya. Pasal kalau saya baru start bisnes kecil, lepas tu saya rasa macam okay, saya dah 1 bulan buat bisnes ni, lepas tu by the end of the month, langsung tak ada duit untuk saya sendiri. Pemilik bisnes tak ada duit. So adakah pemilik bisnes perlukah kita diberi gaji atau kita perlu tahan ikat perut je, lepas tu hantam, go for 5 months without gaji, kalau ada lebih sikit baru ambil gaji. Macam mana tu? Baik, jawapan dia ya. Setiap bagi saya pemilik bisnes atau usahawan, tak kira lah kecil atau besar, perlu diberi gaji ya. Penetapan gaji seorang usahawan ni penting bagi untuk mereka ukur kadar kos sebenar yang diperlukan oleh sesebuah syarikat atau perusahaan ya. Dia bukan apa, bila adanya gaji ni dia macam komitmen tau. Bila you memang dah tetapkan para pemilik bisnes ni dia akan bila dia tahu dia dah tetapkan gaji dia banyak mana, okey.
dia akan lebih berhati-hati dalam pengendalian operasi, dan akan lebih berusaha lagi untuk bagi memastikan setiap bulan tu gaji dibayar. Okey, tak kira lah walaupun memang dia one man show ke, tak kira, tapi ketetapan gaji tu perlu ada, perlu ada, tetapkan, tak kira walaupun sedikit, tapi sekurang-kurangnya komitmen tu ada, dan dia lebih kepada macam cara kita nak mendisiplin jugalah, dari segi untuk bagi kita accelerate our business kan. Jadi cara penetapan gaji pemilik syarikat ni pula mungkin boleh bergantunglah kepada jumlah hasil pendapatan perniagaan setiap bulan. Gajilah maknanya dari segi every month tu macam mana dia punya cash flow dia, maknanya tetap ke tak tetap ke, walaupun tak tetap tapi sekurang-kurangnya kalau dia tak nak dibayar gaji setiap bulan pun mungkin ada tempoh-tempoh yang boleh ditetapkan supaya kita tahu dalam satu jangka masa tu setiap owner company tu kena ada gaji, ya. Jangan terus tak ada gaji langsung, tak boleh. Itu bagi saya komitmen tu tak kuat, ya. Jadi sebenarnya yalah, tapi bergantung jugalah pada sesetengah company yang baru nak mula, mungkin start daripada few months tu mungkin tak ada gaji lagi lah, tapi as you goes bagilah dalam jangka masa 6 bulan ataupun setahun, setkan target, setkan target. Tapi yang penting kena ada. Bagi saya jawapan dia adalah ya, kena ada, pemilik mesti ada gaji, ya. Walaupun saya tahu setengah-setengah perniagaan memang tak ada hasil yang tetap kan, tapi sekurang-kurangnya cuba lihat pada paid up capital, modal berbayar. Setiap tahun tu kita ada tetapkan paid up capital kan, jadi dan ianya juga amount tu haruslah realistik. Ya, menarik pasal kalau saya nak start business pun kan, saya pun tak nak lapar lah atau terpaksa buat benda-benda lain untuk dapatkan saya punya gaji sendiri, atau terpaksa buka terlalu banyak even income source. Saya tahu itu penting, tapi yang lebih penting sini ialah pengurusan kewangan itulah, dan yang seperti apa yang Mira cakap kan, kalau kita gajikan diri kita sendiri, at least we know how much we need in a month. Dari situ kita tahu macam mana nak diversify our income source juga. Jadi cakap tentang pengurusan ni kan, saya nak fikirkan jugalah pasal tadi awal sesi tadi Amira dah cakap dari segi pengurusan, dari segi human resource, satu fungsi yang penting dalam human resource ni ialah menguruskan pekerja atau menguruskan prestasi pekerja, ya. Dan oleh itu ya kita dah tahu pekerja adalah pelaburan dalam satu bisnes. Oleh itu bagaimana apakah cara kita untuk meningkatkan prestasi pekerja kita? Untuk meningkatkan prestasi pekerja ni ada beberapa cara lah, tapi saya akan huraikan elemen yang penting, yang boleh diimplement ataupun diadaptasi dalam organisasi, ya. Yang pertamanya adalah mesti ada komunikasi yang jelas, ya, tentang penetapan pencapaian kerja. Contohnya setengah company dia ada gunakan sistem KPI. KPI kalau you all pernah dengar Key Performance Indicator, iaitu penunjuk prestasi utamalah dalam bahasa Melayu dia, ataupun ada juga yang memanggil sebagai KRA, Key Result Area, sebagai tools, maknanya salah satu mekanisme lah untuk kebanyakan organisasi, ya. Dan yang paling penting setiap target goal yang ditetapkan, tak kira lah you guna tools apa pun, tapi yang penting target goal tu dia kena berdasarkan SMART goal, iaitu specific, SMART, SMART, iaitu specific, measurable, achievable, relevant and time bound.
So dia kena simple, dia kena significant, dia kena measurable, maksudnya kena meaningful lah, motivating. And then kena pastikan setiap target tu achievable, agreed among with the team dengan majikan dengan pekerja tu kena agreeable, relevant ya, realistic ya, resource ataupun result based ya, dan juga time bound. So kena ada time. Maksudnya duration ya, dari katalah kalau target tu untuk setahun ataupun daripada Januari sehingga Disember, macam mana tahap pencapaian pekerja tu sendiri. Jadi dari situ kita perlu maknanya menitik beratkan dari segi komunikasi yang jelas kepada pekerja. Dari situ kita boleh maknanya memastikan prestasi pekerja tu sendiri ya. Dan yang keduanya adalah dari segi penilaian prestasi yang konsisten. Kita tak boleh maknanya hanya bergantung kepada penetapan time, maknanya time yang khusus untuk penilaian prestasi ya. Jadi kita kena konsisten lah, maknanya dari segi penilaian tetap regularly lah, maknanya kena regular, pastikan pekerja tu tahu dekat mana tahap pencapaian dia, maknanya from time to time. Okay. Dan kemudian yang ketiga adalah utamakan development ya, staff employee development ya. Kenal pasti gap prestasi, berikan ruang khas untuk perbincangan dari segi peluang peningkatan kerja yang boleh direalisasi ya. Usaha untuk tutup gaps ya, untuk tutup jurang-jurang ya, kemahiran, skills yang bukan saja dari segi, yang boleh membantu untuk capai matlamat jangka panjang tapi juga manfaat kepada syarikat ya, apabila kemahiran kemahiran mereka ni boleh membantu memenuhi objektif perniagaan ya. Bagaimana cara dia? Bagi dia peluang hadir kursus latihan ke training courses kan, untuk memenuhi keperluan set kemahiran yang ingin dicapai ya. Kursus-kursus ni pula sekarang ni bukan tak semestinya, walaupun ni dalam situasi kita macam ni macam-macam kursus online sekarang ni kan, macam apa yang kita buat sekarang ni adalah salah satu daripada kursus yang contohlah ya. Banyak je free courses yang kita boleh berikan kepada pekerja and whatnot ya. So yang keempat adalah ambil langkah ke arah meningkatkan semangat, maknanya dari segi staff moral ya. Pekerja ni dia akan lebih cenderung, dia akan bagi komitmen yang lebih, yang terbaik ya. Bila mereka ni comfortable ya, dia puas hati dengan majikan ataupun puas hati dengan pekerjaan, dia happy dengan tempat kerja dia kan. Jadi kaji balik, majikan ni kena kaji balik, kena tengok balik, okey, persekitaran kerja dia macam mana, dari segi manfaat, dari segi tangga gaji, dari segi pemahaman pekerja kan tentang misi dan visi syarikat, everything must be clear, kena transparent ya, dari segi especially dari segi komunikasi ya. Pekerja yang memahami bagaimana peranan mereka membantu syarikat ni berjaya sering lebih, maknanya dia lebih bersedia untuk melakukan yang terbaik ya, yang terbaik daripada mereka lah. Dan yang kelimanya adalah menggunakan teknologi yang betul ya. Dari melaksanakan platform teknologi dari segi memacu prestasi ya, penglibatan setiap hari. Teknologi ni biasalah kita pun dah sedia maklum sekarang ni macam-macam teknologi yang canggih-canggih sekarang ni untuk kaki tangan kan. Kadang-kadang kita bila kita nak memastikan development pekerja ni banyak sebenarnya. Kadang-kadang dari segi mobile apps lah kan, aplikasi-aplikasi mobile sekarang ni yang boleh, maknanya sebab kebanyakan penempatan sekarang ni pekerja pun mobile kan, kebanyakan ni mobile. So tak tetap. Ada, saya faham ada setengah-setengah company langsung tak ada, dia tak ada work space kan, work area ke apa. So dia mobile ataupun berdasarkan online. Jadi boleh wujudkan maknanya sistem mobile ke dari segi orang kata
memastikan development untuk pekerja tu ada kan, menerusi saluran-saluran komunikasi yang kuat, menyimpan segala maklumat kan. Kejayaan organisasi ni dia biasanya dia lebih efektif, dia lebih maknanya apabila peraturan dan sistem tu adalah betul bila dia nak laksanakan tu. Jadi kita kena wujudkan perasaan sentiasa ingin tahu, bagaimana nak meningkatkan lagi prestasi kerja tanpa termasuk pertimbangan pekerja kan, mungkin tidak membantu anda mencapai matlamat yang ditetapkan. Jadi wujudkan masa untuk adakan sesi face to face kan. Kadang-kadang kita lupa, kita tahu kerja ni kau tak siap lagi, kerja ni tak siap lagi kan. Jadi tapi kadang-kadang you tak sedar pekerja you tu perlukan sesuatu kan yang lebih lagi, maknanya, dan bukan hanya untuk individu tu sendiri tapi juga contribute your operation Jadi jangan tunggu, maknanya bila kita ada sesi face to face tu kena kerap tak boleh macam tunggu quarterly ke ataupun half yearly ke, tak boleh. Dia kena sentiasa ongoing. Sebab kita kena lihat pada apa yang permasalahan ataupun gaps jurang-jurang dari segi pekerja tu sendiri, skill-skill yang dia perlukan, yang mungkin ada setengah tu dia rasa dia dah okey, dia boleh bawa sale banyak, tapi ada benda lain lagi yang mungkin dia kena explore dari segi career growth ataupun opportunity yang lain dari segi yang baru ataupun teknologi-teknologi baru yang dia kena explore Jadi untuk menentukan cara yang paling berkesan itulah maknanya kita kena maknanya jangan tunggu sampai bila dah syarikat mengalami kerugian besar baru masa itulah nak buat tindakan. Jangan tunggu sampai macam itulah Jadi bermula dari awal. Maknanya kita dah tengok ada tanda masalah tu, maknanya kita dah nampak ada masalah ni staff ni kan. Tanda pertama masalah tu kita dah start dah sesi ke apa intervention untuk menentukan cara yang paling berkesan. Apa cara paling berkesan untuk maknanya swift menukar tenaga kerja yang kurang berprestasi ke dalam pasukan yang kukuh. Cakap tentang tengok the early signs atau petanda-petanda awal mana pekerja mungkin akan telah menghadapi masalah ke atau mungkin akan membawa masalah. Auzubillah, harap taklah macam tu kan. Tapi saya pun terfikir jugalah tentang salah satu tips yang Amira bagi kan tadi. Macam mana kita nak tingkatkan prestasi pekerja, salah satu daripadanya ialah pastikan di persekitaran kerja dia memang helpful lah atau membantu untuk dia mencapai lebih banyak lagi dalam pekerjaan dia sendiri. Dan bagi saya sendiri pun bekerja kan dengan syarikat, dan saya sedar memang work culture ni yang paling penting. Kalau saya rasa saya nak saya motivated untuk buat lebih lagi atau beri lebih lagi kepada company, saya perlukan satu work culture yang penting. Tapi bukan semua orang menghadapi benda yang sama. Mungkin work culture mereka tak begitu bagus dan dia mungkin menjadi salah satu faktor kepada mereka menghadapi pelbagai cabaran dalam pekerjaan. Jadi dari segi ini, saya nak tanya Amirah, saya rasa soalan yang terakhir lah apakah tips untuk menangani pekerja yang bermasalah di dekat tempat kerja? Amirah? Baiklah. Ada 9 yang saya boleh bagi di sini, yang boleh share di sini. Ada 9 pendekatan yang kita boleh gunakan. Yang pertama sekali, dengar. Ni kena ada listening skill dengar, jangan elak mereka tapi beri perhatian. Cuba faham situasi dari perspektif pekerja itu sendiri
beri masa untuk mereka dengar dan sekiranya bersesuaian bimbing ataupun mungkin daripada kita maknanya daripada kita just menasihati saja, kita kena fikirkan cara yang sesuai untuk membimbing mereka. Yang keduanya, pemimpin yang efektif ni dia akan memberi feedback majikan boleh beri feedback spesifik apa yang mereka perlu ubah, maknanya feedback yang jelas ya. Bagi tempoh masa yang cukup untuk berubah. Jadi kebanyakan ketua ataupun supervisor ataupun pemilik perniagaan tu sendiri akan mengambil tempoh masa yang lama untuk membuat aduan kan. Kebanyakan ketua kan dia delay. So jangan delay. Kena buat tidak memberi maklum balas yang jelas dan telus kan. Jadi action tu kena cepatlah. Dan nombor 3, kena ambil nota. Catat nota yang penting. Kebanyakan ketua ni dia tidak dapat melepaskan kaki tangan bermasalah. Sebab tiada dokumen yang cukup. So dia tak boleh ada act on it lah. Maknanya rekod mencatat areas of improvement tu kena ada. Dan yang keempat, kena konsisten. Okay, sekiranya kita tak suka tidak menyukai sikap sesetengah kaki tangan ni yang mungkin tak tepat masa dari segi tardiness ataupun dari segi menyiapkan kerja dia slow, lambat kan. Jadi mereka harus diberi tahu dan diberi peringatan yang keras dan tegas. Bukan setakat cakap main-main je, kau ni slow lah apa-apa kan. Tapi kena bagi konsisten lah, maknanya kena konsisten, kena bagi tahu dia benda yang benar dan dia kena bertindak. Dia tak boleh maknanya go with the flow. Bila you tak ada sekatan dekat situ, dia akan anggap benda tu it's okay, my majikan it's okay kan, tak ada marah tak ada apa kan. So tak boleh, kena ada tindakan, kena tegas lah. Dan yang nombor 5, tetapkan kesan. Sekiranya mereka tak berubah, maksudnya bagi dia efek lah daripada kalau dia tak berubah, ada efek lepas tu. Contoh sekiranya kamu tidak berubah sehingga date ni, saya akan ambil tindakan yang lebih tegas dengan amaran bertulis kan. So mungkin kita bagi oral, maknanya verbal warning dulu, dan kamu mungkin tak dapat bonus contoh, ataupun tak ada kenaikan gaji tahun ni sebab prestasi merosot ataupun tidak memuaskan. Yang keenam, kena ikut proses syarikat lah untuk menamatkan perkhidmatan dan rujuk pada HR ataupun badan-badan yang boleh dirujuk. Contoh macam banyaklah yang sekarang ni bahagian-bahagian pekerja yang kita boleh rujuk sebenarnya dari segi rujukan HR tu, mendapatkan nasihat apa yang perlu diambil, maknanya proses-proses, bukan jangan, yang paling penting jangan terus terminate. Kita tak boleh simply terminate kalau difilekan di mahkamah ke apa ke, tu akan jadi beban kepada syarikat pula. Jadi kena berhati-hati. Sebab tu saya cakap tadi, daripada awal tu kena ada rekod, maknanya kena tulis, kena ada peringatan bertulis, seberapa banyak yang boleh pun tak apa, yang pastinya kena ada rekod bertulis. Jadi yang ketujuh, jangan meracuni keadaan. Bila kita dengar tu dia nak komplain ke, dia nak apa ke, dia bising pasal apa ke, tak puas hati tu, tak puas hati ni, jadi kita jangan burukkan lagi hubungan. Tak perlu cakap atau tak perlu komen, biarkan mereka, maknanya dengar saja dulu. Lepas tu yang ke-8-nya, urus self talk. Bukan mudah untuk mengambil langkah ni. Seterusnya, tetapi tidak adil dan wajarlah sekiranya dia kekal bekerja, kerana akan kekal degil dan mengasuh orang lain pula. Dia akan jadi toksik dalam organisasi tu. Jadi perlu ada tindakan terhadap orang-orang yang sebeginilah. Yang ke-9, yang terakhir,
majikan perlu berani untuk bersikap tegas. Jadi membuang pekerja bukan mudah tetapi sekiranya berlaku arahan atau keperluan ketua harus mengambil keputusan walaupun sangat-sangat sukar. Jadi perlu ada sikap tegas dan juga stern dalam menangani masalah pekerja bermasalah ni. Sangat menarik Amirah. Bila kita bincang mengenai apa nama dia ni, penamatan perkhidmatan seseorang tu kan, atau basically the famous words lah, getting people fired, you know, a lot of people, banyak orang dia fikir macam, oh you nak tamatkan perkhidmatan saya tapi tak pernah dengar saya pun, dia tak pernah bagi feedback ke saya tak buat apa-apa masalah pun. Jadi oleh itu saya rasa yang ni 9 tips ni sangat penting lah. Pasal memang senang je dia punya tips kalau nak handle pekerja yang bermasalah ni, dan tak semestinya kita melalui semua 9 step. Kan? Kita tak semestinya melalui semua 9 step. Kalau kita dengar, kita beri feedback dengan pekerja tersebut dan kita start documenting, but by the time kita start documenting, diorang dah berubah sikap diorang, dan mungkin kita tak perlu lagi go through all the other 6 steps. So it's good tips lah. So I think dekat kita punya comment section ada satu soalan. Saya rasa soalan yang agak simple jugalah. Dia macam saya rasa nak jawapan ringkas je. Dari Siti Nur Halimah, bolehkah HR menyimpan dokumen-dokumen peribadi, maklumat pekerja atau bakal pekerja dan contohnya? Ya, Amirah. Menyimpan fail peribadi memang boleh lah. Kita untuk HR memang kena simpan fail peribadi. Tapi definitely sebab tu saya kata peranan sumber manusia ni sangat-sangat kritikal sebenarnya. Dari segi integriti, dari segi trust sangat-sangat tinggi. Jadi semua confidentiality kena titik berat lah, maknanya tak boleh at any point of time kena jaga dengan betul. Dan macam saya sendiri biasanya kalau boleh file-file ni memang kena sentiasa di tempat yang selamat dan berkunci lah, dan tak ada leak any information on any of the staff. Ya, saya rasa mudah jugalah. Memang kena simpan dokumen-dokumen peribadi, tapi saya rasa kalau dari segi dia punya guideline, mungkin ada guideline dari Akta Kerja 1955. So bolehlah tengok dekat situ. Kalau nak rujukan dekat FB Live kita orang, ada link-link kepada rujukan-rujukan dari Kementerian Sumber Manusia dan juga dari beberapa blog lah yang kita orang jumpa. Tapi kalau you ada rujukan juga, you boleh share dekat kita orang punya FB Live comment section. Saya rasa ada lagi satu soalan dari Spellbunny Soros. Bukan Soros ni ni Soros. Assalamualaikum, saya ingin bertanya satu soalan. Apakah transformasi secara kreatif dan berinovasi bagi pengurusan sumber yang sesuai dipraktikkan untuk small medium enterprises atau SME? Okey, dari segi transformasi sebenarnya ada banyak cara dalam aplikasi ataupun mobile apps seperti apa yang ada sekarang ni yang kita praktiskan di Magic. Kita ada macam kita panggil Wow Apps untuk Magic. Ingin saya sharekan di sini, kita Wow adalah way of work untuk pekerja di Magic. Jadi elemen-elemen Wow ni adalah charge up, step forward dan think beyond. Jadi kita ada mobile apps lebih kepada
staff engagement ya, dari segi mewujudkan camaraderie among the team members, supaya dia macam lebih kepada platform untuk appraise each other, maknanya saying thank you and what not. So at a very minimal cost sebenarnya. Jadi dia lebih kepada kita gamify kan, sebab biasanya kalau kita nak cakap thank you kan for your help, for your support and what not, biasanya kita sama ada melalui WhatsApp ataupun melalui call or just face to face, you know, saying things. So innovatively kita gunakan apps ni untuk maknanya untuk earn the points kan. So bila kita earn the points tu kita ada macam elemen good deeds lah among camaraderie of the team. So dari situ adalah sedikit elemen dari segi transformasi ya, cara kerja dan juga engagement di situ, dan juga dari segi transformasi untuk dari segi prosesnya, ada a few things yang mungkin saya boleh sharekan di sini, contohnya seperti automated services ya, contoh macam e-leave ataupun mobile attendance kan. Kita juga ada implement mobile attendance ya, sebab kita kena adapt to, contoh macam sekarang kita work from home kan, during this situation. So macam mana kita nak pastikan staff bekerja mengikut masa ataupun memang ada bekerja, jadi kita ada time in and time out, just menggunakan mobile apps walau di mana saja diorang berada. Sebab satu Magic ni dia punya cara kerja dia sometimes tak semestinya mereka berada di dalam office kan. Jadi kita lebih kepada program-program reaching out, outreach and what not. Jadi dari segi attendance tu kita ada wujudkan menggunakan mobile apps. Jadi itu adalah salah satu cara yang kita usahakanlah, inisiatif yang kita usahakan untuk memudahkan dari segi untuk dari segi security dan juga safety ya. Sekurang-kurangnya kalau ada berlaku apa-apa, kita tahu pekerja ni ada di mana, dan tak adalah kita nak detect pukul berapa dia masuk kerja, pukul berapa dia keluar kerja, itu tak, kita memang fleksibel Rizal. So itu bukan motif utama, tapi yang penting adalah dari segi record dari segi record sekurang-kurangnya kita ada dari maknanya comply dengan keperluan syarikat. Ya, mungkin tu yang salah satu yang saya boleh share sekarang lah. Ya, terima kasih Mira. Ya, ada 2 app dah dekat situ. Satu yang untuk track pekerja masuk dan keluar kerja, dan dekat Wow tu kita boleh track juga apa output yang mereka hasilkan pada masa bekerja. So saya rasa itu memang inovatif dan transformatif lah basically, because last time kita tengok kalau nak tahu pekerja tu kerja ke tak, kita tengok dia bekerja, okay, kita nampak hasil kerja, baru boleh track. Tapi kalau you boleh letak log that somewhere, atau you boleh rekodkan atau dokumentasikan kerja anda, itu lagi baiklah bagi saya. Dekat Impact Malaysia pun kita, salah satu cara kita nak pastikan ada pekerjaan atau kerja masih berjalan ialah we work on a shared document. So we don't work on a document yang dekat Microsoft Word yang asing-asing. So I tak boleh cakap I tak buat kerja ke I buat kerja, you know. Adakah sesuai, jadi dari Nur Zulaika, saya rasa macam agak susah juga ni pasal sekarang ni kita dah 90 minit, kalau dalam bola sepak ni dah extra time lah, additional minutes ya. So Nur Zulaika, saya minta maaf lah, saya rasa kita tak boleh sangat nak ambil soalan, tapi saya boleh sarankan kepada Nur Zulaika, pada awal sesi ini Amirah dah share
beberapa tips untuk buat atau iklankan pengambilan pekerja di media sosial. Dan itu saya rasa sangat interesting lah. Salah satu tips dia ialah you kena buat you punya iklan kan, bukan macam iklan biasa, dia kena ada penceritaan. You kena dengar lah dari awal sesi kita orang. So tunggu untuk sesi live ni habis, nanti akan ada recording dekat FB Live Impact Malaysia. Don't worry. So jadi Amira, last few words untuk kawan-kawan kita yang pesanan atau penggulungan terakhir dari Amirah untuk bisnes orang muda yang nak buat bisnes di luar sana. Okay, simple je lah simple and short and sweet Okay lah. Untuk berjaya ni, tak kira lah you buat apa pun, bisnes apa pun, perlu ada komitmen, komitmen yang sangat-sangat tinggi dalam merealisasikan impian anda lah. Jadi untuk menjadi usahawan berjaya ni perlu berani dalam mengambil risiko dan menghadapi kegagalan. Tapi sekiranya anda cekal, committed, fokus, maknanya dari segi untuk mencapai pasti boleh berjaya. Kena sabarlah. Sky is the limit. Jangan takut pada kegagalan. Setiap kejayaan yang besar sentiasa disulami dengan kegagalan yang berulang-ulang kali. Jangan expect, I dah banyak kali, dah 10 kali, dah 100 kali dah gagal ni kan. So ambil iktibar dari setiap kegagalan tu. So setiap kejayaan tu memang pasti ada waktu sukar dan mencabar, tapi usahawan yang sentiasa positif, tekad untuk berjaya pasti terus usaha, lakukan setiap pekerjaan yang terbaik dengan cemerlang dengan jayanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Amirah kerana sudi bersama dengan kami sampai habis satu perlawanan bola sepak selama 95 minit. You boleh, kawan-kawan di luar sana, anda boleh daftar kursus bisnes orang muda di tiny.cc/impactyouth-Ramadan. Dan dekat tiny.cc URL link ni you tak boleh salah capital atau small letter so you kena ikut habis-habis tiny.cc Impact Youth Ramadan. Dan jangan lupa juga untuk hari ini kita ada kuis sebenarnya. Sebelum saya pergi yang minggu depan punya kuis saya tengah cari mana kuis punya link. Technical team ada kuis punya link tak? Saya rasa untuk hari ini yang mengikuti kita punya BOM hari ini atau bisnes orang muda, untuk menjawab kuis hari ini pergilah ke tiny.cc/quizbom1. Okay? Jangan lupa untuk isi soalan-soalan, isi jawapan anda dan kami akan berikan sijil pada pengakhiran anda pada selepas anda isi borang tersebutlah, isi soalan atau kuis tersebut. Dan kelas minggu depan pula kita ada pemasaran tanpa batasan. Jualan ni memberi keuntungan, untung atau rugi, dan juga macam manakah mengurus operasi bisnes kecil atau bisnes orang muda. Okay? So jangan lupa ikuti Impact Malaysia dekat Facebook, dekat Instagram, dekat YouTube. Kita akan ada show-show secara percuma untuk anak muda, dan saya jumpa lagi anda pada minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak Amirah. Assalamualaikum, selamat berpuasa. Bye-bye semua.